Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita pada pagi ini dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-71 insya-Allah. Muka surat yang ke-71 insya-Allah. Kita akan bersama-sama pada pagi ini di surah Al-Imran, iaitu ayat 158 sehingga ayat 165. Ayat 158 sehingga ayat 165 daripada surah Al-Imran. Muka surat 71 insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa memberi semangat kepada kita insya-Allah untuk kita meneruskan usaha kita mempelajari Al-Quran, mendidik hati kita dengan Al-Quran, supaya kita ini sentiasa akan mendapat diinjekkan dengan nilai-nilai Al-Quran. Bukan sahaja kita ingin diinjekkan oleh vaksin-vaksin sahaja insya-Allah. Teruskan untuk mendapatkan vaksin anda insya-Allah, untuk moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dengan usaha kita itu untuk mendapatkan vaksin itu, moga-moga kita akan menjadi lebih kuat insya-Allah. Itu adalah usaha kita. Apa-apa pun semuanya adalah semuanya berada di dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu daripada insya-Allah usaha kita untuk kita mendapat nilai-nilai daripada Al-Quran ini ialah dengan usaha kita ini untuk mentadabbur sedikit daripada ayat Al-Quran. Insya-Allah hari ini muka surat yang ke-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah hari ini kita baca ayat ni insya-Allah. Sekali lagi kita ingatkan bahawa ayat yang sedang kita baca ini adalah merupakan masih lagi bercerita tentang peperangan Uhud. Apa yang Allah Ta'ala telah berikan pengajaran sepatutnya kita pelajari daripada peperangan Uhud, semuanya ada di dalam ayat-ayat yang surah Al-Imran ini. Sebagaimana kita lihat bermula daripada ayat 121 hari itu, kita masih lagi bersama dalam peperangan Uhud. Hari ini kita masih bercerita sedikit tentang kematian, iaitu kalau muka surat sebelum daripada ni, orang-orang kafir, orang-orang munafik menganggap bahawa mereka ini mati kerana apa? Kerana pergi berjuang, kerana pergi bermusafir, mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka mati. Kalaulah tak keluar daripada rumah, nescaya mati di rumah. Jadi yang penting itu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ialah tak penting bagaimana kamu mati, tak penting kamu mati ke tak mati, minta maaf, tak penting kamu ni mati ataupun tidak mati. Yang penting ialah bagaimana kamu mati, kenapa kamu mati, untuk apa kamu mati. Kalau kamu mati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tetap akan mendapat ganjaran, mendapat maghfirah, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika sekiranya mati itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini yang kita baca pada pagi ini, Allah Taala sebutkan wala immutum, kalau kamu mati. Dia ada dua bacaan sini, wala immutum ataupun wala immittum. Dia boleh mi dengan mu. Wala immutum au qutiltum. Kalau kamu mati ataupun iaitu kamu mati dalam perjalanan kamu kerana mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana berniaga, kerana usaha-usaha yang kamu buat untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun qutiltum, ataupun kamu dibunuh dalam peperangan, dibunuh dalam ghazwah, dibunuh dalam apa-apalah kan, ketika kamu berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ke mana kamu nak pergi? Sama je kan, iaitu la ilallahi tuhsyarun. Kamu semua akan dikumpulkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak sepatutnya orang mukmin ini takut kepada kematian. Kenapa? Mati tak mati, semua akan mati. Dan mati itu ialah kita akan kembali kepada Allah. Allah Taala ingatkan Jadi oleh kerana itu maka jadikanlah ia di jalan Allah. Bukannya di jalan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hidup pun, kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita hidup, apa gunanya kehidupan? Jadi maghfirah dan juga rahmat Allah Taala kata diberikan kepada orang yang walaupun dia mati, tapi kerana dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, itu ayat 159 ayat 159 ni
Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa? Kenapa Allah Taala puji? Kerana akhlaknya. Jadi ada antara akhlaknya yang Allah Taala puji ini ialah, tengokkan Allah Taala sebutkan fabima rahmatin, oleh kerana. Jadi ma di situ dalam tafsir kata ma itu adalah zaidah. Erti zaidah ni bukanlah erti dalam Quran yang adanya ayat yang tak perlu. Erti zaidah ialah tambahan. Jadi bukanlah erti bahawa dalam Quran ni saja-saja ada tambahan, tak ada guna. Tahu, ada guna. Ada maknanya sendiri kan, tetapi maksud zaidah ni ialah ertinya kalau dibuang dia tidak efek sangat kepada maknanya. Itu maksud yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi fabima, jadi kalau ikut maknanya dia bukan dia fabirahmatin, gitu, fabirahmatin kalau kita buang ma tu. Tapi ma tu adalah nama dia ma litaukid macam litakid apa, litakid kepada ar-rahmah tu, oleh kerana rahmat Allah, rahmat daripada Allah, maka kamu lintalahum. Limtalahum ni maknanya kamu mudah, kamu lemah lembut dalam terjemahan dia. Tapi maksudnya ialah, iaitu kamu ni mudah dalam akhlak kamu ni tak kisah sangat kan orang yang nak bergaduh dengan kamu. Kalau orang kata apa kan, orang munafik kan banyak kata kepada Nabi, kau lah macam ni, kamu sebab kamu keluarlah, ikutlah itu sangat orang-orang yang nak keluar daripada Madinah tu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lembut dengan mereka. Nabi tak adalah bunuh mereka, Nabi lah tak ada buat apa-apa kepada mereka kan. Jadi itu makna lin talung. Jadi kenapa dapat lin tu? Ialah kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi, dan nak menjadi petunjuk supaya kita ni orang yang datang kemudian tu menjadi sunnah kepada Nabi, menjadi sunnah Nabi SAW untuk kita semua supaya kita boleh ikut Nabi. Macam mana Nabi? Iaitu dia sangat lembut kepada, walaupun orang tu ialah tak setuju dengan baginda Nabi SAW. Jadi kalau orang tak setuju dengan kita tu, jangan, tak perlulah, maknanya kerana kita ni pun bukan Nabi kan. Jadi kalau orang tak setuju dengan Nabi pun, Nabi taklah hentam mereka, kutuk mereka dan sebagainya kan. Jadi kalau kita, takkanlah kita nak kutuk pula kan. Jadi lintalahum. Lalu Allah Ta'ala kata walau kunta. Jadi Allah Ta'ala sebut sifat-sifat ni adalah nak ceritakan kepada kita bahawa kita pun sepatutnya ialah macam tu. Jadi Allah Ta'ala kata walau kunta fazzon, kalau kamu ni fazzon. Fazzon ni maknanya lawan kepada lin tadi tu. Itu lawan kepada lembut tadi, iaitu keras, buruk akhlaknya, si'ul khuluq, kata tafsir. Kalau kamu buruk, fazzon. Kemudian ghalizul qalbi iaitu hati kamu ni keras. Artinya apa? Iaitu ghilzah. Jadi ghilzah, jadi maknanya apa? Dia kata jafian, hati maknanya kering, tak ada. Itu maknanya kalaulah kamu macam tu, ghalizul qalbi, hati kering tu kan, hati keras tu kan, lam faddu min hawli. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kesan dia. Kalaulah da'i ni, orang yang bawa Islam ni, dia tu bersifat keras, bersifat kasar, bersifat tidak lembut kan, tidak lembut dengan orang-orang yang nak bergaduh dengan dia kan, maka apa akan jadi? Lan faddu min hawli. In faddu makna tafarraku. Nescaya manusia ni akan lari, manusia tak akan suka kepada kamu. Jadi tengok kan, kalaulah orang, Allah Ta'ala sebutkan kalau Nabi bersifat macam tu, orang tak akan suka pada baginda Nabi SAW. Jadi bagaimanakah kalau kita pula kan sekarang ni kan. Sebelum apa-apa teruskan, tolong maklumkan kalau suara clear clear ataupun tidak, harapnya clear insyaAllah. Jadi selepas daripada tu Allah Ta'ala kata fa'fu anhum, berilah kemaafan kepada mereka. Ni makna akhlak lagi kan, banyak akhlak ni. Kemudian wastaghfir lahum, Allah Ta'ala kata wastaghfir lahum, tak apalah kan orang-orang yang mengata kepada kamu, ini untuk orang yang mukmin lah kan. Kalau orang kafir tak boleh kita istighfar kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut sini ialah apa ni, wastaghfir lahum. Istighfar lahum maknanya itu adalah merupakan, sebenarnya adalah syafaat daripada Nabi. Sebab apabila Nabi ni meminta istighfar kepada seseorang, maka automatically Allah Subhanahu wa Ta'ala akan penuhi istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi itu adalah merupakan, ulama kata adalah merupakan satu bentuk syafaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu istighfar kepada seseorang, maka automatically orang tu akan dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kepada Nabi wastaghfir lahum. Orang-orang yang sahabat-sahabat yang mungkin buat salah tu, tak apa, minta maaf untuk mereka. Allah Ta'ala kata wasyawirhum fil amri, dan teruskanlah bersyura dengan mereka. Terus bersyura dengan mereka. Kenapa pula kan? Jadi sebab ada tanggapan sebenarnya kan. Tanggapan apa? Iaitu Nabi SAW sebelum keluar dalam peperangan Uhud ini, apa yang Nabi buat?
Nabi bersyura dengan para sahabat kan. Jadi ada para sahabat kata, kita tinggal di Madinah sajalah, kita jangan keluar berperang, jangan keluar daripada Madinah untuk lawan orang kafir yang datang tu. Ada sahabat pula kata, tak, mari kita keluar, kita nak berperang betul-betul. Sebab mereka ni semangat kan, dengar di Badar dulu mereka ni, jadi mereka tak sempat pergi ke Badar, jadi mereka nak mati syahid juga. Jadi mereka pun kata, kita keluar ya Rasulullah, kita keluar ya Rasulullah. Jadi akhirnya selepas syura tu, ramai majoriti nak keluar daripada Madinah. Lalu Nabi SAW menurutlah kan apa yang diputuskan tu, apa yang dikehendaki oleh majoriti daripada orang ramai tu. Jadi akhirnya Nabi keluar. Jadi ada setengah daripada para sahabat ini yang merasai bahawa sebab kita Nabi SAW bermusyawarat lah, sebab bersyura tu lah, maka menyebabkan kita kalah ni. Kalaulah ikut Nabi, sebab Nabi pada ketika tu masih ingin untuk berada di Madinah saja, tak nak keluar. Kalaulah ikut Nabi, maknanya jangan bermusyawarat lah, maknanya jangan bersyura lah, nescaya kita tak akan keluar, kita berada di Madinah saja kan pada masa tu. Tak jadilah kekalahan yang berlaku ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar Nabi, jangan kerana kata syura, kesalahan syura, bukan kesalahan syura sekarang ni kan masalah dia kan. Jadi oleh kerana itu, wahai Muhammad, wasyawirhum fil amri, teruskan bersyura dengan mereka. Jadi jadilah ini sebagai salah satu daripada tradisi dalam Islam. Setengah ulama kata wajib, iaitu wajibnya bersyura. Syura kemudian ada mulzim, ada mulin, itu adalah penceritaan yang lebih detail tentang syura ni, kita tak nak cerita kat sini. Tapi ertinya ialah di sini adalah syura tu, majoriti ulama kata ia adalah wajib kepada seorang pemimpin untuk bersyura dengan ahli-ahli syura. Sama ada kita namakan dia ahli parlimen ke, sama ada kita namakan dia ahli halli wal aqdi ke, itu adalah nama-nama yang dibuat lah. Yang penting ialah konsep syura tu mesti ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi, wasyawirhum fil amri, teruskan bersyura dengan mereka dalam apa-apa urusan-urusan yang penting, urusan yang penting. Bukan semua benda, bukan semua kecil-kecil pun kena syura kan dah, tapi mana benda-benda yang besar, nak perang ke tak nak perang ke dan sebagainya. Jadi Allah Taala kata selepas tu, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam. Apa maksud berazam sini? Berazam ni iaitu apabila kamu telah memutuskan sesuatu keputusan. Azam bila dah buat keputusan, tawakkal ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Maksud bertawakal kepada Allah ni ialah apa? Iaitu percayalah kepada Allah, jangan percaya kepada syura. Itu ulama kata kan, ulama tafsir Jalalain kata, janganlah makna lepas kamu bersyura kamu rasa bahawa syura lah itu yang akan memenangkan, mengalahkan dan sebagainya kan. Tak, percayalah kepada Allah SWT. Allah Ta'ala yang menyuruh kita bersyura, maka kita bersyura, maka selepas itu tawakal pada Allah, percayalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa keputusan yang telah kita buat itu adalah terbaik untuk kita, insya-Allah. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata itu, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertawakal, suka kepada orang-orang yang bertawakal. Kemudian in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata, in yansurkumullah, in yansurkumullah, kalau Allah Ta'ala menolong kamu, in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Tu konsep, satu kaedah, satu prinsip, fundamental, satu benda yang penting yang sepatutnya orang Islam faham, iaitu apa? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah tolong kita, dah tolong kamu, Allah Ta'ala kata fala ghaliba lakum, tak ada orang yang akan dapat mengalahkan kamu. Sebab apa? Allah adalah yang paling berkuasa. Jadi semua kuasa-kuasa, walaupun dinamakan kuasa besar ke kuasa apa pun atas dunia ni sekarang ni, tapi semua tu adalah kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah, maka kalau kita yakin Allah Ta'ala menolong kita kan, Allah Ta'ala, maka tak mungkin akan ada orang yang dapat lagi mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata fala ghaliba lakum, tak akan ada lagi yang dapat mengalahkan kamu kalau Allah Ta'ala tolong kamu. Seterusnya wa yakhzulkum, tapi jaga kan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala yakhzulkum ni menghinakan kamu, artinya Allah Ta'ala meninggalkan kamu, Allah Ta'ala serahkan kamu, Allah Ta'ala tak tolong kamu, iaitu seperti apa yang berlaku dalam peperangan Uhud. Kalau Allah Ta'ala tolong kamu seperti peperangan Badar. Sebenarnya Badar, siapa yang boleh kalahkan kamu? Datanglah 1000 ke berapa ribu ke dengan senjata apa pun kan, mereka tak akan dapat kalahkan kamu. Tapi kalau Allah Ta'ala tinggalkan kamu, yakhzulkum tarakakum, maka apa akan jadi? Allah Ta'ala kata faman zallazi yansurukum min ba'di, siapa lagi yang boleh tolong kamu selain daripada Allah? Maka pada ketika itulah, kalau orang Islam ini tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, of course selepas daripada mereka kena berusaha kan, sedaya upaya, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, wa a'idulahum mastata'tum,
Kamu lah ada bersedia setelah kita berusaha habis-habis upaya kita dah berapa ni semua sekali, maka kita tawakal kepada Allah. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala katakan tak, kalau Allah, faman zallazi yansurukum, siapa lagi yang boleh tolong kamu selain daripada Allah, selepas daripadanya, maknanya selepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Allah Taala ulang lagi yang bahawa kepada Allah Taala sajalah sepatutnya orang-orang mukmin bertawakal. Sebab itulah kalau bertawakal kepada senjata, bertawakal kepada bilangan ramai, bertawakal kepada management kita yang bagus, bertawakal kepada persiapan kita, bertawakal, semua tu adalah tawakal-tawakal yang tidak akan memenangkan kita. Yang akan memenangkan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat 161. Wa ma kana linabiyyin. Sekarang beralih pula kepada Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan ada ni di kalangan, maknanya ceritakan Allah Ta'ala ni nak baiki para sahabat. Ada di kalangan para sahabat ni yang ada dalam mereka ni pernah berlaku ni cerita dalam peperangan Badar, iaitu ada satu pakaian maaf ya, ada satu pakaian warna merah. Pakaian tu hilang semasa peperangan Badar. Jadi bila nak bagikan harta peperangan ni kan, jadi dimakan ghanimah, maknanya selepas daripada peperangan maka harta-harta tu akan dibagilah kepada tentera-tentera dan sebagainya. Jadi tiba-tiba ada satu pakaian tu hilang, tak dijumpai. Ada di kalangan orang Islam ni yang apa? Yang timbul dalam hati mereka, ni Nabi ambil kot. Jadi mereka ada macam rasai bahawa Nabi tu ambil. Jadi ni peperangan yang pertama kita ingat peperangan Badar ni peperangan yang pertama. Jadi masalah macam mana nak bagikan harta, macam mana ni, itu tak ada lagi. Hukum dia tak ada lagi. Jadi kita akan tengok dalam surah Al-Anfal nanti, insya-Allah bagaimana perkara ni berlaku kan. Jadi oleh kerana tu, jadi bukanlah mereka nak kata bahawa Nabi ni mencuri, bukan. Tapi sebab bila tak jumpa tu, maknanya hari tu aku ada tengok contohnya macam tu kan. Tapi mana pergi pula benda tu ke Nabi ambil? Ada perasaan tu. Perasaan dalam hati setengah-setengah daripada para sahabat. Jadi Allah Subhanahu taala kata kat sini kan, Allah Taala kata ma kana linabiyyin an yaghul. Ghul ni ialah ertinya ialah mengambil harta, menyembunyikan harta rampasan perang sebelum daripada dibahagikan. Ertinya harta rampasan perang ni, kalau berlaku peperangan, semua harta tak kira besar kecil, berapa sen, 10 sen ke 1 juta ke apa saja kan, benda-benda tak boleh diambil walaupun sedikit oleh orang-orang yang pergi berperang tu. Mereka mesti kena himpunkan, mereka mesti kena letakkan untuk dibahagikan. Mereka ikut cara-caranya lah kan. Jadi kalau ada orang ambil dulu, masuk dalam poket dia ke, ataupun dia pakai dulu ke, dia tengok benda ni yang cantiknya, dia kata dia pun ambil kan, itu nama dia ghulul, nama dia. Jadi dalam hadis, dalam ayat Quran ni Allah Taala tersebut, wa ma kana linabiyyin, jangan kamu terfikir bahawa Nabi ni akan yaghul, Nabi ni akan ambil apa-apa pun kan, sehingga Nabi pun tak boleh ambil. Ini bukan maknanya kalau kita katakan kalau sekarang ni kan macam-macam kan, orang-orang pembesar dulu ambil apa-apa, ambil harta, bukan harta dia kan, tapi harta yang belum dibahagikan dia ambil dulu. Ini adalah merupakan satu dosa besar. Ulama-ulama kata kan. Sebab apa? Walaupun harta tu harta rampasan perang, tapi sebelum daripada dibahagikan, maka dia bukan menjadi milik siapa-siapa walaupun 10 sen. Jadi oleh kerana itulah Allah Taala kata Nabi sendiri pun tak yarul. Jangan kamu anggap Nabi walaupun dia ketua pada masa itu kan. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Allah Taala kata siapa yang yaghlul, siapa yang ambil harta rampasan perang, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan rampasan harta itu akan diletakkan di atas lehernya. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebutnya bima ghalla yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti dia akan kena bawa benda tu. Akan ditanya, kenapa kamu ambil benda ni dan sebagainya. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Lepas tu Allah Taala akan balasi setiap orang. Setiap orang, tak kira lah orang tu gulul ke, orang tu tak gulul ke, yarul ke tak yarul ke, semua akan datang di hadapan Allah Taala, tidak akan menzalimi, maknanya tak akan tinggalkan walaupun sedikit, semua dia akan balas. Jadi jaga-jaga walaupun 10 sen, walaupun apa pun kan, maknanya kita kena jaga-jaga. Wah, Allah SWT akan kira tu, akan hisap kita tu di hadapan Allah nanti kan, di hari kiamat nanti. Jadi summa tuwaffa, akan dibalasi kullu nafsin, setiap orang ma kasabat, apa yang dia buat. Seterusnya ayat 162. Afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bisal masir. Allah Taala sebut sini. Allah Taala nak ungkit lagi, nak sebut lagi kan, iaitu afamanittaba'a ridwanallah.
adakah sesiapa yang mengikut ridwan Allah, mengikut keredaan Allah, maknanya itu yang tidak ghul yang tidak mengambil apa-apa dengan makna dia inilah bukan harta dia kan, harta rampasan perang, walaupun dia terlibat dalam peperangan, sebelum dibahagi bukan harta dia. Jadi sesiapa yang mengikut ridwan Allah, redha Allah, adakah sama, Allah Ta'ala kata adakah sama orang yang mengikut perintah Allah, mencari keridaan Allah, sama dengan orang yang kaman ba'a bisakhatin min Allah? Samakah sama seperti orang-orang yang mana dimurkai oleh Allah? Ba'a tu roja'ah, maknanya dia berjumpa balik, nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia kena dimurkai oleh Allah kerana dia yang gelur tadi tu. Adakah sama? Walaupun ayat ini adalah kita kata untuk gulul, tapi maknanya dia adalah umum, lebih umum kan. Mana ya gulul ke tak gulul ke, adakah sama? Orang yang Allah Ta'ala suka dengan Allah Ta'ala marah, tak sama jawapan dia kan. Wa ma'wahu jahannam, sedangkan balasan dia adalah neraka kan. Dia tempat duduk yang neraka jahannam. Siapa? Iaitu orang-orang yang Allah Ta'ala murkai tadi. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala kata hum darajat, mereka ni ada darajat-darajat yang lain. Mana tak sama maksudnya. Kalau Allah Ta'ala tanya tadi afaman, adakah sama? Allah Ta'ala kata hum darajat, mereka ni darajat yang berbeza. Satu darajat tinggi iaitu orang-orang yang mendapatkan Allah SWT, satu darajat yang bawah iaitu masuk neraka. Jadi kita kena faham sendiri dan tak sama kan. Walaupun atas dunia ni orang ikut derajat orang ni adalah derajat mengikut ukuran mereka kan, material ke, kaya miskin ke, pangkat besar kecil ke, hina dina ke kan, ataupun dan sebagainya lah kan, keturunan apa ke dan sebagainya kan, apa ni yang dia ada, apa ni gelaran-gelaran apa ke, semua tu itulah dunia. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala darajat adalah mengikut siapa yang ikut ridwan Allah, siapa yang mengikut keridaan Allah, ataupun siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hum darajat, mereka ni adalah banyak darjat indallah wallahu basirun bima ya'malun. Allah melihat, Allah tahu apa yang kamu lakukan, apa yang mereka lakukan. Ayat 164 insya-Allah. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Jadi Allah Ta'ala nak kata apa, kita nak katakan sebut lagi kan. Kalau manusia, dia kata kita ungkit lah kan kamu semua ni, wahai umat Islam kan, Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu. Sekarang ni kan kamu gini. Sekarang Allah Ta'ala sebutkan laqad manallahu 'alal mu'minin, kepada orang mukmin Allah Ta'ala telah beri kurniaan. Manna, minnah kan, iaitu kurniaan. Allah Ta'ala beri satu benda yang kepada kamu sepatutnya kamu sedar sikit. Apa dia Allah Ta'ala beri? Iaitu apa? Iaitu izba'asa fihim, ketika Allah Ta'ala telah mengutuskan pada mereka, iaitu pada kamu lah, pada orang Arab ni kan, Allah Ta'ala utuskan pada kamu rasulan, seorang rasul min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Maksud diri mereka tu ialah daripada kalangan bahasa Arab. Kalau bangsa lain, bukannya bahasa Jerman ke, bukan bahasa Afrika ke, bukan bahasa Cina ke, bukan daripada bangsa Farsi, bukan daripada Rom, tak, ni daripada bangsa kamu sendiri. Supaya apa? Ulama kata supaya mereka ni faham. Nanti kalau turun Quran bukan bahasa Arab, nanti orang Arab nak faham. Jadi turun daripada kalangan kamu sendiri. Allah Ta'ala sebab apa? Nak ajar kamu, nak lantik kamu, nak pilih kamu supaya kamu ni akan menjadi orang-orang yang akan menyebarkan Islam tu. Bila Nabi dah meninggal, kamu sepatutnya orang akan menyambung usaha Nabi SAW ni. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Ta'ala kata daripada kalangan kamu. Allah Ta'ala utuskan tu. Tak rasa nikmat ke satu benda tu, perkara tu kan. Kita macam kita sekarang lah kan, tak rasa nikmat ke? Allah Ta'ala dah berikan kepada kita Rasul kan, Rasul beri Quran kepada kita, beri hadis kepada kita kan, yang kita duduk belajar pada pagi ni kan, yang kita sepatutnya kita ni kena sangat rasa inilah, tak adalah nikmat yang paling besar, bukannya nikmat-nikmat lain kan. Nikmat-nikmat lain tu kemudian, itu nikmat Islam lah. Kalau tak ada Islam, apa benda pun semua tak jadi kita ni kan, tak ada gunanya kita hidup kita ni kalau tak ada Islam. Jadi kita ada Islam, kita ada iman, Masya Allah kan, Allah Ta'ala beri. Itu melalui apa? Melalui pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengutuskan seorang Rasul. Jadi Allah Ta'ala dah utuskan Rasul kepada kita sekarang, iaitu Rasul dah mengajar kepada kita, jadi kita belajar saja. Jadi kepada orang Arab ni Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala dah beri kepada kamu. Kamu kalah tak apa dalam peperangan Uhud kan, kena kesalahan kamu juga kan, tapi Allah Ta'ala ingat yang lebih besar, Allah Ta'ala dah beri kepada kamu seorang Nabi. Nabi itu daripada kalangan, kemudian apa Nabi itu buat? Allah Ta'ala sebutkan dalam ni, ada banyak ayat yang menceritakan tentang perkara ni, iaitu apa susunan. Kita tengok apa Allah Ta'ala katakan, yatlu alaihim ayati. Yang pertamanya Nabi ni membacakan kepada mereka, kepada kamu lah maksud kan, kepada, iaitu apa? Ayatnya ialah Al-Quran, membacakan Quran kepada kamu.
Nabi SAW bila dapat Quran, dia baca kepada kamu, dia beritahu kepada kamu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkihim, Allah Ta'ala mensucikan mereka. Nabi itu berusaha untuk mensucikan mereka, iaitu yutahhiru minaz zunub, yutahhiru minaz syirk, minal ma'siyah, membersihkan kamu. Jadi itu perkara yang kedua. Yang ketiganya ialah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar kepada kamu Alkitab dan juga hikmah. Kitab adalah Quran, iaitu hikmah ialah as-sunnah, menurut jumhur para ulama. Jadi kesimpulan di sini ialah apa? Kita tengok susunan. Apakah Allah Ta'ala dah berikan kepada kamu Rasul daripada kalangan kamu, kemudian Rasul ni apa? Maknanya bercakap bahasa kamu, bercerita kepada kamu, takkan tak faham juga. Kemudian apa Rasul tu buat? Yatlu, kemudian yuzakki, kemudian yu'allim. Perkara ini, turutan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala di sini kan. Kalau kita tengok semasa Nabi Ibrahim, semasa dalam surah Al-Baqarah dulu, ingat dalam surah Al-Baqarah dulu, Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendirikan Kaabah, kemudian semua itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka ni, kepada orang Mekah ini, iaitu seorang Nabi daripada kalangan mereka yang akan yatlu, yang akan membacakan, kemudian yu'allim, kemudian yuzakki. Tertib Nabi Ibrahim ni dibetulkan tapi maknanya di tempat ini yang sedang kita baca sekarang ni, ada satu lagi nanti dalam surah Al-Jumu'ah, jauh nanti surah Al-Jumu'ah, di hujung Al-Quran tu kita akan tengok bahawa tertib dia ialah tazkiyah. Yang pertama sekali tilawah, yang kedua ialah tazkiyah, yang ketiga adalah at-ta'lim. Jadi artinya tiga-tiga ni ialah turutannya begini. Tapi semasa Nabi Ibrahim, dia minta ini, kemudian dia minta ini, kemudian dia minta ini. Turutannya 1, 3, 2. Tapi Allah Ta'ala betulkan kau. Dalam tempat lain, apabila Allah Ta'ala sebutkan, maka Allah akan sebutkan 1, 2, 3. Allah tak sebut 1, 3, 2. Jadi artinya sini ialah apa kan? Allah Ta'ala, ulama kata apa? Iaitu ulama kata Allah Ta'ala betulkan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim, iaitu apa? At-tilawah nombor 1. At-tilawah ni artinya ialah one way, iaitu bercerita kan, satu pihak kan. Kemudian yang kedua adalah at-tazkiyah, maknanya bersihkan. Maknanya bila dia bercerita, orang yang nak kepada Islam tu kemudian bersihkan daripada syirik, bersih daripada maksiat, bersih hatinya dan sebagainya. Kemudian selepas dia bersihkan, barulah diberi at-ta'lim, iaitu pengajaran. Ajar hukumnya bagaimana, apa sepatutnya gini, apa ni boleh buat. Sebab kalau ada taklim dulu tapi tazkiyah tak ada, nanti dia tak akan beramal. Ada ilmu tapi tazkiyah tak ada. Jadi oleh kerana itu tazkiyah ni kita kata at-tarbiyah, pembersihan, proses dan sebagainya kan. Jadi maknanya itu turutan dia, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ni. Jadi kita tengok seterusnya ialah Allah Taala kata apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sedangkan sebelum daripada ni, kamu ni, sebelum daripada ni apa? Iaitu semasa jahiliah, sebelum datangnya Muhammad, keadaan kamu macam mana? Ialah kamu ni fi dhalalin mubin, dalam keadaan sesat yang nyata. Sesat yang nyata pun tak jumpa jalan, tak tahu mana satu betul, mana satu salah kan. Memang dalam kesesatan kalau tak datang Nabi. Jadi Nabi SAW datang menceritakan, menjadi telah membersihkan, melakukan, tengok banyak benda yang Nabi buat SAW kat sini kan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna haza. Allah Ta'ala sebut sini kan, seterusnya itu, iaitu sekarang ni pergi kepada peperangan Uhud kan. Bila peperangan Uhud ni bila ramai orang Islam telah terbunuh, telah syahid, berapa? 70 orang. 70 orang mati syahid dalam peperangan ni. Bukan kita tak kata mati lah kan, tapi bahasa Melayu kata mati kan. Sebenarnya syahid kan, mereka ni tak mati. Syahid dalam peperangan Uhud ni 70 orang sahabat. Jadi apabila syahidnya, lalu setengah daripada sahabat kata apa? Qultum anna haza. Macam mana boleh berlaku ni? Jadi mereka pelik kan. Mereka pun pelik. Nabi ada bersama kita, tapi kenapa kenapa kita juga kalah ni? Kenapa kalah peperangan sedangkan Nabi bersama dengan kita? Nabi bukan bersama dengan mereka, lawan dengan orang kafir sana. Tapi kenapa kita kalah ni? Jadi pada masa itulah Allah Subhanahu Wa Taala ajar, nak ceritakan balik kan. Dulu semasa peperangan Badar, kamu ingat tak kan? Iaitu qad asabtun mislaiha. Kamu dapat dalam peperangan Badar dulu? Iaitu kamu dapat 2 kali ganda. Orang kafir terbunuh 70 orang dan kamu berdapat menawan 70 orang. Maknanya 70 orang musyrik daripada Mekah yang lawan kamu semasa Badar tu, kamu dapat bunuh mereka. Kemudian kamu dapat tawang pula 70. Bukan 2 kali ganda tu, 70, 140. Sekarang kamu mati 70. Kamu tak ada ditawan, cuma kamu mati 70, masih syahid kan. Jangan sebut mati lah kan, syahid kan. Syahid 70 orang. Sekarang tiba-tiba kamu kata anna haza. Kamu pelik pula. Kenapa pelik?
Jadi Allah Ta'ala katakan anna haza, kamu kata anna haza, kamu kata. Jadi kul, katakan Muhammad, katakan ya Rasulullah, katakan kepada mereka ni, kepada ya Nabi, katakan kepada mereka ni, kul wa min indi anfusikum, semua apa yang berlaku ni sebab kamu. Kul min anfusikum, memang of course lah kan, semua tu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nak merefer balikkan bahawa kesalahan kamu tak kira. Kamu kira bahawa kenapa kalah, dan kamu yang buat macam ni. Tengok kan, kul wa min indi anfusikum, ianya datang daripada kamu yang buat salah kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala ni berkuasa di atas segala sesuatu. Kuasa apa? Nak beri menang ke, nak beri kalah, Allah Ta'ala berkuasa. Kalau Allah Ta'ala nak beri menang pada kita, dia boleh. Tapi kenapa tak beri menang? Ada sebab dia. Allah Ta'ala nak ajar kamu kerana kesalahan kamu. Jadi itulah pengajaran yang banyak sebenarnya kan. Kita tengok kan banyak daripada awal kan, kita ceritakan surah surah dalam surah Al-Imran ni, daripada ayat 121 cerita pasal perang Uhud, banyak benda Allah Ta'ala tegur, dan Masya Allah kan, perkara ni akhirnya disedari oleh orang-orang yang beriman. Dan insya-Allah cerita kita akan bersambung insya-Allah dalam sesi akan datang insya-Allah. Sesi seterusnya itu muka surat yang ke-72. Jadi setakat itu saja hari ini insya-Allah. Jangan lupa untuk share link kita ni, video kita ni kepada semua insya-Allah, kepada kawan-kawan semua, dalam WhatsApp group, dalam Telegram group, dalam apa-apa kan group. Dan juga tak lupa nak ceritakan, nak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan sumbangan untuk menyebarkan. Dan alhamdulillah setiap kali kita menyebarkan sumbangan ni, menyebarkan video kita ni, kita lebih ramai lagi yang dapat manfaat. Kadang-kadang 2,000, 3,000, 4,000 orang, kadang-kadang boleh sampai orang yang telah mengikuti sesi kita ni insya-Allah kan. Tapi apabila tidak disebarkan, kemungkinan dia akan hanya beberapa ratus saja, agak limited kan bilangan. Jadi insya-Allah terima kasih banyak kepada mereka yang telah menyebarkan ni. Moga-moga pahala akan berpanjangan, pahala kepada kita semuanya. Setiap orang yang tengok tu, yang akan mendapat sedikit pengajaran, akan dapat pahala kepada orang-orang yang telah memberikan sumbangan kepada pihak pertubuhan Muslim Proaktif yang telah menyebarkan video ni ke seluruh tempat insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum.